Hai, harap semua dalam keadaan yang sihat dan selamat dan bebas daripada virus. Okey, jadi video ini berkaitan dengan tingkatan 4 bab 3 konsep mol, formula dan bersamaan kimia, KSSM kimia. Okey, jadi ada video ini, setiap satu video kita sediakan 2 soalan daripada kertas 2 bahagian A. Jom kita tengok soalan 1. Raja menunjukkan satu eksperimen untuk menentukan formula empirik bagi suatu oksida kuprum. Jadi ada 2 eksperimen untuk menentukan formula empirik. Ini salah satu eksperimen dia. Susunan radar sini ataupun eksperimen ini adalah untuk logam yang kurang reaktif. Contohnya oksida kuprum. Jadi idea dia, kita masukkan oksida kuprum, kemudian kita panaskan dia. Lepas itu, oksida kuprum ini akan diturunkan menjadi oksida sahaja. Lepas eksperimen, kita cuba tentukan jisim kuprum dan juga jisim oksigen. Boleh faham? Saya ringkaskan sekali lagi. Jadi mula-mula kita letak oksida kuprum. Kemudian oksida kuprum ini akan diturunkan kepada kuprum oleh gas hidrogen. Okey. Jadi berdasarkan jadual ini dulu sebelum kita jawab soalan, kita cuba tentukan jisim kuprum dan jisim oksigen dulu. Kerana dengan adanya jisim ini, kita dapat menentukan formula empirik. Okey. Cuba tengok jadual. Bagaimana dapat jisim kuprum? Mana tolak mana? Betul. Jadi salur kaca, ini salur kaca campur kuprum. Akhirnya yang ketiga ini tolak yang pertama ini, iaitu 13.40 kita tolak dengan 11.48. Jadi kita akan dapat jisim untuk kuprum, iaitu setelah tekan kalkulator dapat 1.92 gram. Lepas itu fikirkan bagaimana dapat jisim oksigen. Yang mana tolak mana? Jadi, betul. Yang atas kali ini 13.88 kita tolak dengan. Yang ini ada oksida, ini tak ada oksida. Kita tolak atas, tolak bawah. 13.40. Akhirnya dapat jawapan yang kita nak. Sekejap saya tekan kalkulator. Akhirnya dapat juga jisim oksigen 0.48 gram. Jadi tujuan eksperimen ini adalah untuk menentukan jisim kuprum yang bertindak balas dengan jisim oksigen. Kita tengok apa soalannya. A1, namakan logam Z. Logam Z ini adalah diguna untuk bertindak balas dengan asid, menghasilkan gas hidrogen. Supaya hidrogen ini boleh bertindak balas dengan oksida menjadi air, akhirnya kuprum dilondikan. Contohlah. Jadi logam Z ini jawapannya zinc, magnesium, boleh. Zinc ataupun magnesium. Apakah kegunaan logam zinc ini? Sebenarnya logam Z ini adalah untuk bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan gas hidrogen. Ini persamaan kimia dia. Zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik, menghasilkan zinc klorida, kemudian gas hidrogen. Ini persamaan kimia ini mungkin semasa di bab 3 kamu belum belajar lagi, tak apa. Nanti di bab 6 kamu akan belajar tindak balas ini, A1 dengan A2. Seterusnya, nyatakan satu pemerhatian daripada tindak balas ini. Jadi mula-mula kita gunakan oksida kuprum. Jadi oksida kuprum sebenarnya warna hitam. Akhirnya dia diturunkan kepada kuprum. Dia diturunkan kepada kuprum. Ini oksida kuprum. Warna hitam. Lepas itu dia diturunkan kepada kuprum saja. Jadi apakah warna kuprum? Perang. Yes, copper. Copper warna perang. Wire copper. C, apakah maksud formula empirik? Ini kena hafal. Formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas bilangan atom setiap jenis unsur dalam suatu sepatian. Ini yang paling penting dalam eksperimen ini, soalan dongki. Berdasarkan keputusan yang diperoleh, hitungkan formula empirik bagi oksida kuprum. Jadi CuO kita ada, dan mula-mula tentukan jisim Cu, kita dapat tadi 1.92, betul tak? Betul, 1.92 dan 0.48. Jadi untuk tentukan formula empirik, bagaimana? Masih ingat? Langkah 1, tentukan bilangan mol, iaitu bahagi dengan jisim atom relatif dia. Kalau Cu bahagi 64,
Kalau O bahagi 16, dapat bilangan mol dia. Untuk cari nisbah yang terringkas dia, kita salin semula dua-dua jawapan, kemudian kita bahagi dengan nilai yang lebih kecil. Kebetulan ini dua-dua nilai dia sama, jadi kita bahagi dengan 0.03. Akhirnya dapat 1 dan 1. Dan tulis jawapan akhir, formula empirik dia adalah CU1, jangan tulis O1, CuO. Okey, tuliskan bersamaan kimia dia. Ini yang sebenarnya berlaku. Jadi mula-mula kita guna cuprum oksida. Okey, dia akan bertindak balas dengan gas hidrogen. Dan H2 ini akan berkahwin dengan O menjadi H2O. Dan Cu telah diturun pangkat ataupun dilondikan. Londi, 2 markah. Seterusnya, soalan F. Nyatakan 2 langkah berjaga-jaga dalam eksperimen ini. 1. Gas hidrogen perlu dibiar mengalir seketika sebelum kita memulakan pemanasan. Kalau tidak, campuran hidrogen dengan oksigen, kalau kita panaskan, dia akan menghasilkan letupan. Pop sound. Kalau sikit hidrogen, bunyi pop. Kalau banyak, dia meletup. Okey, gas hidrogen perlu dibiarkan mengalir sehingga hasil pemanasan berada pada suhu bilik. Jadi, bila CuO dia panas, dia menjadi Cu. Tapi kalau kita tutup gas hidrogen, oksigen di udara ini dia akan bertindak balik semula dengan Cu menjadi balik CuO. Jadi tak gunalah eksperimen ini. Okey, maka kita kena biar dia mengalir sehingga dia menjadi sejuk. Okey, ataupun hasil pemanasan dia berada pada suhu bilik. Bagaimana kita memastikan semua oksida telah diturunkan kepada semua oksida cuprum telah diturunkan kepada cuprum? Sebenarnya eksperimen ini agak leceh ya. Kita kena ulang proses dia. Kita panaskan, lepas panas kita sejukkan. Lepas sejuk kita pergi timbang. Kita kena ulang banyak kali sehingga kita dapat satu jisim yang tetap. Contoh mungkin kita panas, sejuk, timbang kita dapat 2 gram. Kita kena ulang balik. Mungkin kita dapat 1 gram. Kita ulang balik. Kita dapat lagi 1 gram. Dan settle. Maksudnya jisim dia sudah tetap, tak berubah. Jadi barulah kita anggap bahawa semua oksida cuprum telah diturunkan kepada cuprum. Soalan 2. Ini adalah eksperimen yang kedua yang digunakan untuk menentukan formula empirik juga. Eksperimen ini kita telah buat di dalam kelas hari itu. Okey, jadi anda dibekaukan mangkok pija, penulu bangsen, tuku kaki 3, segitiga tanah liat dan penimbang. Okey, soalan A, lukiskan gambar yang berlabel. Okey, kamu kena lukis gambar dia 2 markah. Markah pertama, gambar dia berfungsi, kemudian markah kedua, gambar dia berlabel. Okey, baik, ini adalah gambar dia. Seterusnya, seperti eksperimen di atas, seperti soalan 1, yang ini pun tujuan dia menentukan jisim magnesium dengan jisim oksigen. Okey, untuk ini dia lain sikit. Jadi mula-mula dia gunakan magnesium. Dia panaskan. Jadi magnesium ini akan bertindak balas dengan oksigen di udara menghasilkan magnesium oksida. Jadi kandungannya, sebenarnya adalah magnesium oksida. Okey, ini adalah kandungan dia. Hasil dia lah. Okay, magnesium oksida. Okay, sekali lagi kita cuba tentukan jisim magnesium. Ini jisim mangkok tudung dengan yang mana tolak mana? Betul, 17.80. Tolak dengan ini ada magnesium, ini tak ada magnesium, nampak? Okay, jadi tolak dengan 13.00. Jadi jawapannya, okay, sekejap, tekan kalkulator. Baik, kita dapat jisim magnesium adalah 4.8. Okey, bagaimana kita nak tentukan jisim untuk oksigen? Yang mana tolak mana? Ini magnesium. Ini magnesium oksida. Ini magnesium yang campur dengan O, oksigen. Menjadi magnesium oksida. Jadi, okey, betul. Yang akhir ini 21 tolak dengan yang atas ini 17.80. Kita dapat jisim untuk oksigen iaitu 3.2 gram. Jadi dengan adanya jisim kita boleh tentukan formula empirik dia. Okey, kita tengok apa soalan yang lain akan ditanya. Apakah warna magnesium sebelum dan selepas pemanasan? Jadi sebelum pemanasan magnesium ini warna kelabu. Okey, lepas panas dia telah menjadi magnesium oksida. Warna dia putih. Dia keluar wasap putih, ingat tak? Okey,
C. Apakah tujuan proses pemanasan pengejukan penimbangan diulang sehingga mendapat satu jisim yang tetap? Okey. Jadi sama macam soalan 1 adalah untuk memastikan magnesium bertindak balas lengkap dengan oksigen. Okey, soalan D. Tentukan bilangan mol untuk magnesium. Jadi jisim magnesium kita ada 4.8 bahagi dengan jisim aktin relatif dia dapat bilangan mol dia. Sama juga dengan oksigen, oksigen 3.2 bahagi dengan 16 kita dapat 0.2 mol. Okey, jadi kebetulan mol dia sama, maka kita dapat nisbah 1/1. Jadi nyatakan formula empiric bagi magnesium oksida. Jadi 1 akhirnya Mg1O1. Okey. Dan tuliskan bersamaan kimia bagi tindak balas ini. Okey, jadi magnesium formula dia Mg, oksigen formula dia O2 dan menghasilkan magnesium oksida MgO. Lepas itu seimbangkan bersamaan kimia ini 2Mg, 2Mg, O2, 2O seimbang. Okey, soalan E. Kalau kita masih ingat, semua langkah-langkah ini, semua langkah berjaga-jaga ini telah kita buat semasa kita buat eksperimen ini di dalam makmal kimia hari itu. Pertama, ini langkah pertama semua belajar telah buat. Peta magnesium dibersih dengan kertas pasir. Kedua, penutup haruslah dibuka sekali-kala semasa pemanasan. Apa tujuan kita nak buka sekali-kala? Untuk membenarkan gas oksigen masuk. Okey, sebaik saja kamu buka, langkah 3. Kamu cepat-cepat kena tutup balik. Takut wasap putih itu, dia akan terkeluar dari mangkuk pijai itu. Kerana wasap putih itu yang kita nak kumpulkan dalam mangkuk pijai dan lepas pengejukan kita kena timbangkan. Okey, kerana wasap putih itu adalah magnesium oksida yang kita nak. Okey, akhir sekali F. Bolehkah formula empiric bagi Pramuka 2 oksida ditentukan dengan cara ini? Jawapannya tidak boleh. Kerana Pramuka adalah logam yang kurang reaktif daripada hidrogen. Okey, untuk soalan ini kita kena rujuk kepada siri kereaktifan logam yang kita akan belajar tingkatan 5 nanti. Okey, sekian. Terima kasih. Kita teruskan dengan video soalan 3.